Assalamualaikum, hai, bertemu lagi dalam Dinawa Channel. Okey, so hari ini saya akan buat maintenance untuk VF3i. Okey, so kalau anda tengok di sini, hari ini apa yang akan saya buat adalah saya akan tukarkan saya punya rantai. Okey, sebab rantai ni saya dah gunakan sejauh 15,000 km. Jadi saya akan tukar rantai ni sebab rantai dah mula berbunyi dan juga condition rantai dah mula kurang sesuai untuk kita pakai untuk long distance. Okey, yang keduanya hari ini apa yang akan saya buat adalah saya akan tukarkan saya punya spark plug, okey, setelah 15,000 km, dan juga saya akan gantikan saya punya engine oil, okey, sebab setiap 3,000 km saya akan tukar ke engine oil ni. Okey, ini adalah antara engine oil yang saya gunakan. Okey, dan hari ini saya akan buat cleaning untuk throttle body sebab banyak yang minta, okey, dan tag saya untuk tunjukkan bagaimana cara untuk kita lakukan cleaning untuk throttle body. Tetapi hari ini apa yang akan saya buat adalah proses cleaning ni adalah proses cleaning yang paling basic, yang mana kita hanya menggunakan throttle body cleaner ni, yang mana saya gunakan daripada jenama Aeropack ni. Okey, so apa yang akan kita buat hari ini, kita akan buka bahagian airbox dan kita akan cuci throttle body menggunakan spray ni nanti. Okey, tetapi proses ni anda perlu lakukan dengan betul, yang mana saya akan lakukan proses untuk menukarkan saya punya rantai dulu hari ini. Yang kedua, saya akan cuci throttle body terlebih dahulu. Kemudian baru saya akan gantikan engine oil dan juga kita akan gantikan spark plug. Kenapa saya lakukan begitu? Sebab apabila kita mencuci kita punya throttle body menggunakan engine oil yang lama dan juga spark plug yang lama, sekiranya berlaku sebarang masalah pada spark plug ataupun engine oil, kita akan flushingkan engine oil tersebut dan kita akan gantikan spark plug dengan spark plug yang baru. Okey, so ini adalah step yang mungkin anda boleh lakukan pada motosikal anda. Okey, jom kita sama-sama tengok. Okey, so sekarang ni saya dah selesai pasang rantai yang baru, okey, kepada motosikal saya ni. Kalau anda tengok, ini adalah rantai yang lama, yang mana rantai lama ni dah mula keras, okey, walaupun kita cuci kerap rantai ni, tetapi memandangkan rantai ni 415, okey, jadi saya perlu lakukan proses maintenance dengan kerap, okey, yang mana kalau anda tengok ni, saya gunakan sejauh 15,000 km, saya akan gantikan dengan rantai yang baru, yang mana rantai baru ni yang saya gunakan adalah rantai yang jenis sama, iaitu Espada 415 O-ring. Okey, so kalau anda tengok sini, 415 HO 122LG. Okey, 122L ni adalah 122 link lah. Okey, jadi panjang kita punya rantai ni. Kalau anda tengok, saya menggunakan sprocket 1540. Okey, walaupun kita menggunakan 122L, okey, tetapi rantai ni cukup panjang untuk anda gunakan, yang mana kalau ikutkan saya perlu potong rantai ni. Okey, tapi saya nak tunjukkan kepada anda. Okey, kalau anda menggunakan rantai yang bersaiz 122L ataupun 124L akan lebih panjang lah. Okey, ini 122L menggunakan sprocket 1540, anda masih mempunyai baki rantai yang perlu anda potong, okey, untuk memastikan yang anda pasang seminimum yang mungkin, okey, sehingga ke garisan ni. Jadi sepatutnya kita punya shaft ni berada di bahagian sini. Okey, so ini adalah tahap maksimum apabila anda memasang rantai, kerana selepas ni apabila rantai anda mula mengendur, anda perlu adjust, tetapi rantai tersebut akan sampai kepada maksimum limit. Jadi anda perlu potong sedikit rantai ni, sama ada satu ataupun dua link lah. Okey, so ini adalah antara perkara yang perlu anda perhatikan sebelum anda menukarkan rantai, yang mana pemilihan rantai perlu betul, yang mana saya menggunakan jenis O-ring 415, memang tahan. Okey, selama ni saya pakai memang tak ada masalah. Okey, walaupun anda menggunakan 428, tetapi kalau anda tak lakukan maintenance yang betul, mungkin akan menyebabkan rantai anda cepat putus. Okey, tapi 415 O-ring ni memang saya pakai setakat ni, dari sudut performance dan juga dari sudut maintenance sangat mudah, dan memang sesuai lah untuk motosikal yang menggunakan rim aftermarket yang bersaiz kecil seperti ni. Okey. Okey, so sekarang ni kita akan lakukan proses yang kedua, yang mana saya akan lakukan proses cleaning untuk kita punya throttle body. Okey, dalam proses ni kalau anda lihat, sebelum ni saya dah pernah share bagaimana cara untuk kita buka bahagian bateri ni. Okey, so untuk teknik yang kali ni, saya tak akan buka kita punya bateri secara keseluruhan, yang mana kita akan biarkan terminal bateri itu masih melekat pada bateri, sebab kita akan start motosikal kita nanti untuk kita spraykan throttle body cleaner masuk ke dalam throttle body, dan kita akan ref sehinggalah proses tersebut selesai, dan kita akan lakukan proses ni selama 2 atau 3 kali untuk masukkan kita punya throttle body cleaner ke dalam throttle body, agar kotoran dan juga habuk yang terdapat dalam throttle body kita dapat dikeluarkan. Okey, jadi kita akan lakukan proses ni. Jom kita sama-sama tengok. Okey, so kalau anda tengok sekarang ni, saya dah pun
buka keseluruhan bahagian ni, yang mana saya buka siap-siap cover bahagian tepi ni, anda boleh tengok dalam video-video saya yang sebelum ni. Okey, saya pernah tunjukkan full tutorial bagaimana kita buka cover set dan juga kita buka bateri ni. Okey, namun hari ni saya tak akan tunjuk proses tersebut lagi sebab akan mengambil masa yang agak lama. Okey, kalau anda tengok sini saya dah tanggalkan semuanya. Okey, cover tepi, kita punya bakul, okey, kita punya bahagian bateri. Okey, kalau anda tengok di sini adalah keseluruhan bahagian bateri dan juga kita punya air filter. Okey, jadi sekarang ni kalau anda tengok, okey, dekat bahagian dalam ni, ini adalah bahagian intake kita punya throttle body. Jadi saya akan startkan enjin motosikal nanti. Yang mana anda tengok sekarang ni, ini adalah antara tips yang perlu anda follow. Okey, yang mana anda boleh letakkan bateri di bahagian sebelah tepi, okey, tanpa menanggalkan terminal ni. Namun kalau anda tanggalkan terminal, anda perlu pasang semula, okey, dan anda mungkin akan kena reset semula anda punya meter. Okey, tapi untuk macam yang saya tunjukkan sekarang ni, kalau anda tengok, okey, kita dah boleh hidupkan enjin motosikal sebab bateri ni kita tak tanggalkan dia punya terminal. Okay, kalau anda tengok, okey, ini saya dah start motosikal. Okey, okey, open. Tengok bahagian dalam ni. Okey, so begini adalah cara yang kita akan lakukan sebentar lagi, yang mana saya akan gunakan, okey, kita punya throttle body cleaner ni, ataupun kalau anda tengok sini adalah brand Aeropark, ataupun anda boleh beli daripada DIY. Okey, throttle body cup dan juga choke cleaner. Kalau anda tengok di sini, okey, untuk penggunaan throttle body cleaner ni, okey, anda tak perlu tanggalkan throttle body daripada bahagian motor, dan produk ni direka khas untuk anda lakukan proses ni secara luaran, yang mana anda perlu spray saja ke bahagian dalam throttle body dengan menghidupkan enjin. Anda perlu rev sedikit agar motosikal anda tak mati. Okey, jadi anda perlu lakukan proses ni sehingga 2 ke 3 kali semburan masuk ke dalam throttle body anda. Okey, jadi proses ni anda perlu lakukan dengan betul, sebab kalau anda tak hidupkan enjin motosikal, mungkin liquid daripada throttle body cleaner ni akan bertakung dalam bahagian throttle body anda. Okey, jadi anda perlu lakukan proses ni dengan betul. Okey, sekejap lagi saya akan anda gunakan untuk mencuci throttle body secara basic. Okey, yang mana kalau saya lakukan proses, saya akan cakap yang proses ni antara proses yang paling mudah dan malas lah, okey, yang saya lakukan, sebab saya masih belum ada masa untuk buka kita punya throttle body secara keseluruhan. Okey, sekarang ni anda tengok, okey, tube ni memang didatangkan sekali, okey, bersama-sama dengan kita punya spray ni. Okey, jadi saya akan semburkan dulu, okey, ke bahagian lain untuk melihat sama ada kita punya semburan ni. Okey, so kalau anda tengok memang kuat, okey, semburan ni memang sangat kuat. Jadi kita akan lakukan semburan ni masuk ke dalam kita punya intake throttle body nanti. Okay, kat bahagian dalam ni kalau anda tengok terdapat intake throttle body. Jadi saya akan hidupkan enjin motosikal nanti dan kita akan spray masuk ke dalam bahagian intake throttle body. Okey. Okey, so kalau anda tengok ini adalah antara posisi yang mungkin anda boleh lakukanlah, okey, sebab motosikal ni agak sempit bahagian ruangan ni. Tambahan pula saya pasang kita punya damper kat bahagian ni, tapi tak jadi satu masalah. Okey, sekarang ni saya akan hidupkan enjin motosikal saya. Okey, anda perlu lakukan proses yang sama. Okey, so saya akan hidupkan motosikal. Okey, kalau anda tengok ni saya akan mula spray masuk ke dalam throttle body. Okey, itu adalah antara contoh kalau anda tak rev enjin motosikal, motosikal anda akan mati. Okey, jadi anda perlu start semula. Okey, kalau anda nak spray ni anda perlu dan anda rev kuat sikit. Saya dah spray sebanyak 2 ke 3 kali. Okey, masukkan kita punya throttle body cleaner ni. Okey, saya dah masukkan ke dalam bahagian throttle body. Jadi kita biarkan throttle body kita punya motosikal kita dalam keadaan idle, okey, selama 2 ke 3 minit, dan selepas ni saya akan ulangkan proses yang sama untuk saya buat semburan untuk kali kedua. Okey, so sekarang ni saya dah
stop untuk kali pertama. Okey, sekarang ni kita akan lakukan proses kali kedua. Namun sebelum tu saya nak tunjukkan kepada anda bagaimana sistem dalaman kita punya throttle body. Okey, sekarang ni saya akan hidupkan dia. So kalau anda tengok sekarang ni, throttle valve akan mula terbuka, okey, dan angin dan juga saluran ni penting, okey, yang mana ada setengah yang nak besarkan kita punya throttle body kepada saiz sama ada 30 mm. Okey, so ini adalah antara fungsi yang mana anda nak menguatkan anda punya intake airflow masuk ke dalam saluran throttle body anda. Okey, jadi untuk kita producekan angin yang baik, okey, untuk kita hasilkan campuran udara dan juga petrol, okey, air fuel kita, okey, masuk ke dalam kita punya sistem, okey, dan kita akan masuk ke dalam sistem combustion kita. Jadi penting untuk anda pastikan yang throttle body ni sentiasa dalam keadaan bersih. Yang mana anda tengok tadi mungkin terdapat sedikit kotoran pada bahagian kita punya dalaman throttle body. Jadi proses untuk anda melakukan cleaning ni penting sebenarnya untuk kita pastikan yang sistem ni sentiasa dalam keadaan yang baik, sebab ini adalah antara jantung untuk motosikal kita. So untuk kali kedua ni saya akan masukkan lebih dalam lagi. Saya akan masukkan tube ni ke dalam, okey, dan saya akan spray terus masuk ke dalam kita punya throttle body. Yang mana saya akan hidupkan enjin sekarang ni. Okay, so bahagian dalam ni mungkin perlukan semburan yang lebih dalam. Okay, memang akan dengan anda. Ini adalah antara alternatif lain yang mungkin anda boleh gunakan. Ini adalah fuel injector cleaner yang boleh kita masukkan ke dalam kita punya tangki petrol, yang mana satu isian penuh tangki petrol 7 liter ni anda hanya perlu masukkan 25 ml saja. Okey, sekarang ni minyak saya memang kurang. Okey, jadi saya akan anggarkan untuk saya masukkan fuel injector ni, fuel injector cleaner ni, okey, sebanyak 5 ke 6 ml saja. Kalau anda tengok saya gunakan dropper ni, saya akan sedut kita punya liquid injector cleaner ni, dan saya akan pump masuk ke dalam kita punya tank cleaner ni. Sekarang saya akan pump masuk ke dalam tangki petrol, okey, yang mana saya akan pump masuk ke dalam tangki petrol ni, okey, dan selepas ni kita akan start enjin motosikal kita dan kita akan biarkan kita punya enjin running, okey, sehinggalah anda rasakan yang enjin dah betul-betul panas, sebab kita nak pastikan yang kita punya petrol ni masuk ke dalam bahagian kita punya fuel pump dan terus masuk ke dalam kita punya throttle body. Okey, so proses ni, proses cleaning yang kita jalankan sekarang ni ada terhadap kita punya fuel pump dan juga direct masuk kepada kita punya throttle body. Yang tadi saya dah cuci throttle body dan sekarang ni saya masukkan lagi fuel injector cleaner untuk memastikan proses ni berjalan dengan lebih baik. Okey, jadi kita perlu seimbangkan kita punya proses, iaitu proses memasukkan injector cleaner ni, okey, ke dalam kita punya tangki minyak petrol, dan juga kita dah buat cleaning kepada kita punya throttle body sebentar tadi. Okey, so sekarang ni saya dah selesai proses untuk cleaning kita punya throttle body. Okey, so sekarang ni proses yang seterusnya yang saya nak buat adalah saya nak gantikan saya punya spark plug. Yang mana spark plug ni, kalau anda tengok sebelum ni saya pernah kongsikan dengan anda, yang saya gunakan hanyalah spark plug jenis NGK G-Power, okey, platinum alloy spark plug. Kalau anda tengok kod dekat sini adalah CR8EGP. Okey, so ini adalah jenis platinum alloy. Okey, jadi kalau anda tengok spark plug ni agak sesuai lah untuk motosikal ni, sebab ada yang mungkin menggunakan iridium dan sebagainya, itu terpulang kepada anda. Okey, tapi macam saya, kalau anda tengok, ini adalah antara spark plug yang saya gunakan, dan memang performance untuk motosikal saya ni agak okey lah. Okey, nak dibandingkan dengan yang standard. Okey, so kalau anda buka bahagian ni, okey, apa yang perlu anda buat juga adalah anda perlu cek semua bahagian ni. Yang mana kalau anda tengok kat sini, fan untuk radiator ni, apabila anda hidupkan enjin selalunya pada tempoh 2 ke 3 minit, fan akan mula berfungsi, sebab sistem kita punya radiator dah mula panas. Okey, jadi air ataupun radiator fan ni akan mula berpusing. Okey, anda akan tengok fan ni akan mula
berpusing. Jadi ini adalah antara fungsi kita punya radiator fan. Jadi kalau radiator fan ni tak berfungsi, itu juga adalah satu masalah yang perlu anda atasi, okey, yang mana anda boleh rujuk pada mana-mana YouTube channel ataupun anda boleh bawa ke kedai lah, okey, sebab radiator fan ni agak penting untuk proses penyujukan kita punya radiator. Okey, ini adalah antara elemen yang perlu anda pastikan anda sentiasa pantau dan juga anda sentiasa lakukan proses maintenance. Okey, sekarang ni saya nak tukar dulu kita punya spark plug. Nanti kita akan lakukan proses seterusnya. Yang mana anda tengok di sini, ini adalah engine oil yang saya selalu gunakan. Kalau anda yang masih tertanya-tanya apakah engine oil yang saya selalu gunakan, adalah ini adalah engine oil tersebut adalah Shell Advance 10W40 semi synthetic. Okey, kalau anda tengok sini, saya beli daripada petrol station, yang mana ini adalah antara minyak original yang senang untuk didapati di dalam pasaran kalau anda beli direct daripada petrol station. Okay, so ini adalah teknik yang biasa saya lakukan setiap 1 bulan atau 1 bulan setengah, yang mana menggantikan engine oil. Setiap 15,000 km saya akan gantikan spark plug, dan juga kita akan buat maintenance kepada saya punya rantai. Okey, dan juga saya akan mula buka untuk cuci saya punya throttle body. Okey, so saya akan continue dulu proses ni, kita akan sambung sebentar lagi. A few moments later. Okey, so sekarang ni saya dah buka spark plug ni. Kalau anda tengok, ini adalah yang lama dan ini adalah yang baru. Okey, kalau anda tengok yang lama ni, saya gunakan jenis platinum alloy juga, CPR 8E AGP9. Okey, yang baru ni kita gunakan R8E GP. Okey, so ini adalah yang baru, tapi perbezaan kalau anda tengok dari segi kita punya rod bahagian dalam ni, okey, yang ni lebih panjang dan ini lebih ke dalam sikit. Okey, tapi masih boleh digunakan. Ini adalah dua jenis, okey, plug NGK. Okey, kalau anda tengok jenis G Power, jadi anda yang mungkin bertanyakan kepada saya dulu, bolehkah saya nak pakai R8EGP ni? Boleh, tak ada masalah. Dan juga yang kalau anda tengok yang saya pakai dulu adalah CPR 8EAGP9. Okey, jadi ini antara dua jenis spark plug yang mungkin anda boleh dapatkan. Okey, jenis platinum alloy. Okey, bagi anda yang nak gunakan jenis G Power ni. Okey. Okey, so sekarang ni saya dah pasang semula saya punya spark plug. Kalau anda tengok tadi, saya pasang jenis spark plug yang baru ni. Okey, bagi anda yang mungkin baru tengok ni. Okey, ini adalah spark plug yang saya gunakan untuk kali ni. Okey, CR8EGP jenis G Power NGK. Okey, so sekarang ni kita nak start motosikal kita. Kita nak test tengok sama ada boleh hidup ataupun tak. Okey, alright, so boleh hidup. Okey, memang tak ada masalah untuk kita hidupkan motosikal setelah kita pasang kita punya spark plug dan setelah kita cuci kita punya throttle body. Okey, jadi proses ni dah pun selesai macam mana saya tunjukkan kepada anda tadi. Okey, basic teknik untuk kita cuci kita punya throttle body, dan kita masukkan liquid fuel injector cleaner ke dalam kita punya tank. Okey, dan seterusnya yang saya buat tadi adalah saya tukarkan kita punya spark plug. Okey, ini adalah antara maintenance basic yang boleh anda lakukan sendiri di rumah untuk memastikan performance motosikal anda sentiasa dalam keadaan yang baik. Okey, jadi kita jumpa lagi dalam video-video yang lain dalam Dino Channel. Assalamualaikum.